Azim Halimatul Husni. Okey, Halimatul Husni, Nur Halimatul Husni. Okey, ada masuk. Okey, kemudian Zarif Aiman ada masuk. Zarif Aiman. Zarif Aiman. Ada dah. Okey. Okey, Ismat ada dah. Okey, cek balik dalam Telegram. Alisha masuk. Bagus. Sekejap tunggu. So, Alisha masuk. Edit. Okey, baik. Amirah Lis Soleha ada masuk. Okey, yang cikgu tak sebut tu namanya lepas ni sebab cikgu dah mula dah ni. Cikgu tak nak lama-lama. Dia kemas kini sendirilah Okey, edit. Cikgu nak update Amirah Lis Soleha. Sekejap Okey, senarai kemas kini. Ada lagi nak masuk? Iskandar Najmi masuk. Baik, Iskandar Najmi, awak kemas kini sendiri rekod kehadiran dalam Telegram sebab cikgu nak mulalah pelajarannya. Awak kemas kini sendiri. Okey cikgu. Okey. Okey. Alright jangan lupa. Okey. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua student cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga selamat pagi lah. Okey. Marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadrat Allah, alhamdulillah, kerana pada hari ini telah diberikan satu lagi kehidupan untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah untuk beribadat kepadanya. Alhamdulillah. Okey, Allah bagi nyawa sekali lagi untuk kita beribadat kepadanya. Okey, Allah beri kesihatan, Allah bagi masa, Allah bagi ruang, Allah bagi waktu kita jumpa lagi dalam kelas pada pagi ini Ya, alhamdulillah. Okey, nikmat yang besar daripada Allah SWT. Jadi jangan sia-siakan nikmat tersebut. Okey. Jadi rebutlah masa lapang sebelum sebelum selepas ni adanya waktu sempit. Jadi gunakan sebaik-baiknya waktu itu. Baiklah. Sebelum kita mulakan pelajaran, mari sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. Okey, baiklah students, hari ni hari Isnin, 1 bulan Februari, tahun 2021. Okey, cuaca. Alhamdulillah. Okey, baiklah students, hari ni hari Isnin, 1 bulan Februari, tahun 2021. Okey, cuaca sebahagiannya mendung. Okey, cuaca bolehlah sejuk sikit hari ni. Alhamdulillah. Okey, baik. Kita jumpa lagi dalam kelas pada pagi ini. So, cikgu minta maaf pada minggu lepas cikgu tidak dapat kendalikan kelas kerana cikgu ada seminar khusus untuk pelajar-pelajar SPM tahun ni lah. Jadi pelajar SPM tahun ni sangat penting kerana tidak lama lagi lah mereka akan menduduki peperiksaan tersebut iaitu pada tarikh 22 Februari. So selepas dia tolak cuti tinggal hanya beberapa hari saja sebelum mereka menduduki SPM. Jadi okey, anda
okey, kelas tingkatan 5 tahun 2021, hujung tahun ni anda akan menduduki SPM. Buat pertama kalinya dalam sejarah negara, tahun 2021 ada 2 kali peperiksaan SPM. Ekoran wabak COVID-19 SPM 2020 ditunda, dibawa ke depan pada tahun 2021. Okey, tak perlu cakap banyak kita sambung pelajaran kita yang lalu. Kalau tak silap cikgu, cikgu nak semak dengan anda, kita masih lagi bab 10, betul kan? Betul tak? Betul tu. Okey, dan topik terakhir yang telah kita pelajari ialah 10.2 persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan negara. Ini topik last kita telah belajar. Okey, contoh jawatan kuasa persediaan fizikal, tanggungjawabnya ialah membina stadium untuk sambutan kemerdekaan, membina istana untuk Hutan Agung dan lagu negaraku dan sampai dan lain-lain lagi lah kan, betul tak? Betul tak kan? Okey, baik. Okey, lupa sebelum tu cikgu nak ingatkan kepada pelajar oleh kerana buku teks sejarah tingkatan 4 telah hantar, dah hantar kan? Betul? Buku teks sejarah tingkatan 4 Dah hantar. Okey, cikgu dah pesan banyak kali. Okey, SPM soalannya merangkumi sukatan pelajaran tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Sambungan itu, pelajar-pelajar perlu ada satu kopi buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, so ikutlah, ikut macam mana awak dapatkan buku teks tersebut, sama ada nak beli di kedai buku, di Shopee atau buat salinan ataupun cetak sendiri daripada Telegram. Ada kan, cikgu ada bagi buku teks tersebut bab 1 hingga bab 10. Okey, kalau tak silap cikgu, buku teks sejarah tingkatan 4 dalam Telegram. Kalau tak ada, ingatkan balik cikgu semula, cikgu boleh masuk semula. Okey, baik. Buku teks tingkatan 5 sudah dapat belum? Sudah dapat atau belum? Dah. Sudah. Ada yang tak dapat? Ada tak dapat, beritahu. Okey. Okey, jadi rasanya dah dapat lah Alright, cikgu kongsikan paparan buku teks sejarah tingkatan 4 bab 10 mungkin ramai yang tak ada tu di tangan masing-masing. Okey, yang tak ada boleh rujuk buku teks digital bab 10 Okey, boleh buka lah Telegram tu, download siap-siap Patutnya dah download siap-siap lebih awal. Okey, baik. Rujuk muka surat, kita akan masuk topik baru iaitu 10.3. Detik pemasyuran kemerdekaan negara. Cikgu kongsikan paparannya bersama dengan anda. Sebentar. Okey, respon. Nampak tak paparan? Nampak. Nampak ke? Nampak Baik. Seperti yang telah cikgu katakan, bab 10 ni dia tak heavy sangat. Dia tak heavy Satu topik tak heavy. Dia santai Dan saya percaya anda ada pengalaman belajar bab ini dalam sejarah sekolah rendah. Atau pengalaman anda bersama-sama menyertai kemerdekaan negara, menyambut kemerdekaan negara di Kuala Lumpur kan, pengalaman anda, ataupun sekurang-kurangnya awak melihat video di TV, video di YouTube tentang kemerdekaan negara. So bab 10 ni dia santai, dia tak heavy jadi jangan stres-stres, relax saja, benda simple je ni bab 10 ni. Tetapi bab ni juga penting, juga penting sebab berkaitan dengan negara kita sendiri. Jadi kita sebagai warga negara yang patriotik lebih-lebih lagi lah perlu tahu tentang perkara-perkara bab-bab tentang kemerdekaan negara ini. Okey, tanpa buang masa kita lihat topik 10.3, detik-detik momen-momen pemasyuran kemerdekaan negara. Okey, dalam buku teks tersebut muka surat 238 sehingga muka surat
238 sehingga muka surat 240. Detik-detik pemasyuran tersebut disusun mengikut kronologi. Okey, bermula pada tengok mula bila. Bermula pada 10 malam hari sebelum merdeka. Maksudnya 10 malam 30 Ogos 1957. Dia start kat situ. Start kat situ. Okey, jadi pada malam, bermula pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Dia start kat situ. Okey, bermula di situ dia punya garis masa atau kronologinya. Okey, bandar-bandar sekitar, jalan-jalan di sekitar bandar Kuala Lumpur dipenuhi kenderaan. Okey, sesak dengan kereta, bas, beca, basikal dan juga orang yang berjalan kaki menuju ke Padang Kelab Selangor semata-mata untuk menyambut kemerdekaan negara pada detik pukul 12 malam nanti. Okey. Baik. Jadi malam tu pada pukul 10 malam semua jalan-jalan diterangi dengan lampu limpah dan juga lampu hiasan berwarna-warni dan kedai dibuka sehingga larut malam. Sampai pukul 2 3 pagi. Okey. Jadi malam tu seperti perayaan yang sangat bermakna kepada penduduk yang hidup pada tahun itu yang telah menikmati ataupun ada pengalaman dalam peristiwa tersebut. Okey. Baik, kita lihat dari baju Melayu hitam. Jadi kita dapat Tengok. Apa ni? Hello? Tengok. Tiga. Sudah. masuk dah. Sampai Tiga. mana? Aduh, cikgu cakap Syong sendiri rupanya terputus. Sampai mana tadi? Sampai hitam. Baju hitam. perayaan. Seperti Perayaan. Okey, cikgu share sekali. Biasalah pelajar-pelajar. Okey. Cikgu tak tahu apa lagi nama. Line yang laju tak tahulah. Maxi dah cuba, Sekom dah cuba. Ni dia pakai Yes ni. Paling laju ni. Okey. Tak apalah, kita doakan semoga pengajaran berjalan lancar ini. Okey, baik. Kita cuba balik, patah balik. Okey, tak apalah. Sampai mana tadi? Perayaan So, okey, jadi umpama perayaan lah. Okey. Pada masa itu di sekitar bandar Kuala Lumpur perayaan. Baik, kita lihat pada pukul 10 malam. Okay, nampak tak pelajar-pelajar paparan? Nampak jelas. Nampak kan? Respon nampak tak? Jelas. Nampak. Ya, cikgu nampak. Respon lah. Cikgu ingat, cikgu risau sebab cikgu buka buku teks ni, dia tak nampak lagi Google Meet tu, dia tak nampak. Yelah takut cikgu short sini cakap seorang-seorang. Baik cikgu, saya respon cikgu. Okey, cikgu dah hilang. Sharingnya hilang. Apa ni? Cikgu. Cik, Aki. Kau ni ki. apa salah aku? Jom cik. Apa salah aku tu?
Aku cuba Cikgu kat sekolah tau, cikgu kat sekolah. Naik. nak hujan ni. Ngunyah saja Ki. Pisang. Apa? Ngunyah saja ni. Lapar tu. Kau tak lapar. Ya Allah, apa berlaku ni? Okay, Cikgu, cikgu kat sekolah cikgu. kat sekolah, kenapa? Oh, tak ah. Kenapa? Nak tengok? Boleh. Tak salah tak percaya. Ingat dalam tanda ke apa? Akif rindu cikgu Saleh kan. Ada kan kat sekolah cakap jangan merokok tu, nampak tu. Okey, patah balik. Alah, ya Allah tunggu. Tiba-tiba ni, okey. Sekejap ulang balik. Cikgu kat sekolah lah. Okey, cinta pada sekolah mesti kat sekolah. Tapi sampai pukul 12, sampai pukul 2.30 je lah cinta kat sekolah. Lepas tu balik. Kan, kita ada family balik sama macam awak ada family. Sekejap cikgu present. Okey, cikgu dah habis arah dah. Banyak telco dah cikgu pakai. Apa lagi nak pakai tak tahu. Okey. Okey, Maxi sudah, Celcom sudah, Yes sudah. Okey. Masing-masing nak untung je. Okey, sambung balik. Okey, buku. Sekejap. Okay, ni alright. 300 orang pemuda mengambil tempat di tengah padang, tengah padang menghadap jalan raja yang ada menara jam supaya dapat tunggu detik 12.30 malam. 12.30 malam tu Mengapa kena tunggu detik 12.30 malam? Sebab apa? Siapa boleh teka? Kenapa dia kena tunggu detik 12.30 malam? Sebab apa? Soalan mudah ni. Takkan seorang pun tak tahu. Nak tunggu 31. Ya, Nabil? Nabil, teruskan Nabil. Nak tunggu 31 ya. Kenapa dengan 31? Merdeka. Countdown. Countdown, yes, good job. Macam tu lah. Okey, baik, kita teruskan Okey, good job. Jalan-jalan di sekitarnya ditutup. Okey, dan keadaan menjadi gelap gelita. Okey. Kemudian pada pukul 12 apabila jam besar berbunyi menandakan detik Suara cikgu tak dengar aku. Cikgu, tak dengar cikgu. Cikgu? Oh no. Oh no. Bodoh Akif. What happened to Oh no. Kif, lagu vodka sekali Kif. Lagu Rusia. Yang mana lagi? Assalamualaikum. Lah yang Hai. Okay. Data cikgu ni kan. Tengok ada banyak lagi ni. Okey. Yes ni ada baki 30.6 GB. Celcom ada 40 GB. Maxis ada unlimited. Bayar. Kalau cikgu nak buat pawagam tak ada masalah. Tonton Netflix, iFlix je Tapi Cikgu tak try DG ke? Belum lagi. Tak try DG lagi. DG lagi lah. Susah kalau kat situ, kat sekolah. Oh ya. Entahlah. Jap. Tak apalah, kita teruskan. Betul. Tapi nak macam mana Allah tu lagi lah kita hanya merancang saja. Tapi nak macam mana present sekali lagi. Dah berapa kali? 3 kali dah tak? 4 kali aku. 4 kali dah. Allahuakbar. Macam mana? Sabarlah
Sekejap, cikgu present lagi. Ya, kadang-kadang tak tahulah. Ni masalah line sebab dia kadang-kadang dia lost connection, masalah line lah. Tak ada Salah masalah. line kot. Tahu. Malaysia ni Ya, sampah. kalau orang dah tahu, kalau orang dah tahu. Nah, okey, Malaysia merupakan negara Asia Tenggara yang paling slow, antara paling slow line dia. Indonesia laju lagi. Okey, itu sebabnya Indonesia tu melahirkan ramai YouTubers, okey. Lebih ramai daripada Malaysia. Sebab apa? Line dia laju, so mereka boleh buat production demi production, okey. Macam tu lah. Okey, cikgu share screen sekejap. Привет. Alright, good job. Harap tak ada, kita doakan. Okey, baik, pukul 12 tengah malam. Laungan Merdeka oleh orang ramai. Okey, begitu gemuruh sekali. 12 tengah malam. Lampu yang ditutup tadi dibuka semula. Okey, apabila bunyi loceng ting ting sebanyak 12 kali kan. Okey, so orang ramai melaungkan Merdeka. Kemudian Tunku Abdul Rahman, okey, dibawa ke hadapan pentas menghadap ketiga-tiga tiang bendera. Okey, baik. Inilah detik pentingnya. Okey, salah satu tiang bendera tersebut ada bendera British yang dinamakan sebagai bendera Union Jack. Betul bendera Union Jack. Baik. Jadi, bendera Union Jack diturunkan oleh penurun bendera yang bernama Tahir Abdul Majid dengan diiringi lagu kebangsaan Britain iaitu God Save the Queen. So dimainkan buat kali terakhirnya di tanah Melayu. Jadi sebagai tanda kita merdeka dan berakhirnya juga pentadbiran British di tanah Melayu. Kemudian bendera Union Jack diturun dan disambut dengan tepukan dan laungan merdeka. Bendera Persekutuan Tanah Melayu pula dinaikkan dengan diiringi lagu Negaraku. Buat pertama kalinya dimainkan lagu tersebut pada malam bersejarah itu. Yang kita nyanyi tu setiap kali perhimpunan hari Senin, lagu itu dimainkan buat pertama kali pada lebih kurang pada pukul 12.30 malam 31 hari bulan Ogos 1957. So iramanya tak samalah, cuma iramanya dia lebih perlahan sikit berbanding hari ini. Okey, baik. Selepas itu, sorakan merdeka dilaungkan dilaungkan sebanyak 7 kali. 7 kali laungan merdeka dilaungkan. Tunku Abdul Rahman memberikan tabik hormat semasa bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Boleh bayang macam tu lah di Padang Kelab Selangor tu. Ramai orang. Ada 3 tiang bendera, ada menara jam, jadi bendera Union Jack diturunkan, lagu kebangsaan British dinyanyikan, dimainkan buat kali terakhir. Kemudian bendera negara yang merdeka dinaikkan, dikibarkan dan lagu Negaraku berkumandang buat pertama kali dalam sejarah negara. Itu detik pukul 12.30 malam. Kita teruskan. Santai-santai je, dia tak heavy bab ni. Baik, pada pukul 12.10 tengah malam. Cuba tengok gambar sekejap. Tengok gambar ni. Nampaklah awet-awet cun ni duduk dekat birai ni kan. Tengok pertunjukan bunga api. Inilah awet-awet pada malam kemerdekaan. Baik, ni menara jam ni. Awak boleh lihat ni tempat ni dijadikan tempat bersiarah negara. Boleh lawat di ibu kota. Baik, pada pukul 12.10 tengah malam, Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan perwakilan negeri. Kemudian beliau ambil tempat di pentas, Kemudian pasukan pemuda perikatan seramai 24 orang diketuai oleh Abdul Majid Osman tampil dengan membawa dulang berisi rantai emas. Rantai emas yang tergantung padanya sebutir pingat emas. Pingat ini berukir peta semenanjung tanah Melayu.
serta gambar Tunku Abdul Rahman di dalam peta itu. So dia macam kalung lah. Kalung, rantai emas ulang tu rantai atau kalung-kalung. So di dalam kalung tu ada satu pingat, diletakkan pingat macam medal lah kan. So pada medal itu terukir peta Semenanjung Tanah Melayu dan gambar Tunku Abdul Rahman. So di bulatan medal tu ada tertulis Bapa Kemerdekaan Tanah Air. So gelaran ini telah diberikan kepada Perdana Menteri kita yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman, kerana usaha beliau mendapat atau usaha beliau menuntut ataupun memulakan proses rundingan dengan kerajaan British untuk menuntut kemerdekaan. Rantai emas tersebut dikalungkan oleh Sadun Jubair ke leher Tunku Abdul Rahman, diikuti dengan laungan Bapa Kemerdekaan Tanah Air sebanyak 3 kali. Macam tu cerita dia. Baik. Pada pukul 12.25 malam, selepas upacara kalungan rantai tersebut, Tunku Abdul Rahman menyampaikan ucapan dengan penuh semangat. Menyampaikan ucapan kemerdekaan dengan penuh semangat. Kemudian kita lihat pada pukul 12.55 tengah malam, majlis diakhiri dengan bacaan doa selamat oleh Tuan Haji Maksud Hayati. Baik, pada malam itu ada pertunjukan bunga api tau. Pertunjukan bunga api khas dihadiahkan oleh kerajaan Jepun. Mercun-mercunnya, bunga-bunga apinya kan, gun powder tu, sebut bunga api tu ditaja oleh kerajaan Jepun. Khas untuk negara kita. Alright. Baik, ada gambar di sini. Inilah cenderamata yang diberikan oleh negara luar dan negara Commonwealth kepada Tuan Agong sempena kemerdekaan negara 1967. Awak boleh lihatlah cenderamata ini di Museum Diraja. Yang dulunya Istana Negara yang lama, sekarang jadi Museum Diraja. Ada barang-barang ni, cenderamata ni ada di sana. Tak boleh pergi lah sekarang PKP Baik. Okey, baik. Jadi inilah dia, Tunku Abdul Rahman diberikan gelaran Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Kerana usaha beliau, yang pertama usaha beliau memulakan proses rundingan antara kaum, tolak ansur antara kaum, menggalakkan perpaduan, menggalakkan kerjasama antara kaum. Selepas kaum-kaum ini bersatu, akhirnya membentuk parti perikatan, maka memulakan usaha rundingan pula menuntut kemerdekaan dengan kerajaan British. Itu sebabnya Tunku Abdul Rahman diberi gelaran Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Setakat ni, setakat pukul 12.55 tengah malam, ada apa-apa nak tanya? Daripada pukul 10 malam tadi sampai 12.50 tengah malam. Ada nak tanya tak? Ada? Tak ada santai je lah. Baik, pagi esoknya, ni peristiwa bersejarah di Stadium Merdeka. Stadium baru ni bukan untuk bola ni. Semata-mata dibina untuk menyambut kemerdekaan negara. Dia ada padang lah, ada tempat duduk. Macam stadium bola, cuma tujuan asalnya bukan untuk perlawanan bola sepak, tetapi untuk upacara sambutan kemerdekaan. So, pada pagi 31 Ogos, bayangkan orang bangun seawal 4 pagi. Peserta-peserta atau jawatankuasa yang terlibat pula, sejak malam tu dah bertukar lumbus untuk membuat persediaan menyambut kemerdekaan esok pagi. Jadi, orang awam, rakyat pula bangun seawal 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi untuk pergi, menyiapkan diri. Pergi ke Stadium Merdeka menyambut kemerdekaan negara. Memang sungguh orang kata gilang gemilang lah. Dan pas barisan pasukan tentera mengambil tempat dengan membuat perakan masuk barisan pasukan tentera dengan memakai pakaian baju tentera nombor 1, baju istiadat, dengan dia punya brass band itu, dan orang ramai pada ketika itu dianggarkan 20,000 orang membanjiri stadium. Dalam stadium, luar stadium belum masuk lagi tu, ramai lagi tu. Dah datang seawal pukul 6 pagi. Bayangkan 6 pagi datang dah ni. Hujan turunlah pada peringkat awalnya, tetapi tidak melemahkan semangat rakyat untuk menyambut kemerdekaan. Kemudian
Kemudian Raja-Raja Melayu ambil tempat, okey, wakil Queen Elizabeth kedua iaitu Duke of Gloucester. Okey, serta beberapa pegawai tinggi British dipayungi oleh beranda mengambil tempat, okey, di pentas khas di Stadium Merdeka. Okey, dia ada gambar tu, gambar Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan yang 7 kali tu kan. Belakang dia ada Duke of Gloucester dan juga Raja-Raja Melayu. Itu gambar yang masyhur tu. Okey, baik. Kita lihat. Okey, semasa Tunku Abdul Rahman tiba di perkerangan stadium, okey, perkerangan stadium pintu masuk tu disusuli dengan ketibaan Raja-Raja Melayu, Yang Tuan Agong serta Permaisuri serta Duke and Duchess of Gloucester. Nafiri dibunyilah, sunai tu nafiri, sunai diraja okey, menanda kedatangan tetamu diraja iaitu Raja Melayu dan juga Duke and Duchess of Gloucester. Okey, Duke of Gloucester mewakili kerajaan British telah memberikan ucapan dan menyerahkan surat perlembagaan serahan kuasa kepada Tunku Abdul Rahman. Kemudian nafiri dimainkan. Suruling diraja lah. Nafiri dari suruling diraja. Bunyi suruling lah Okey, baik. Ini pada pukul 8.15 pagi. Kemudian Tunku Abdul Rahman membaca pemasyuran kemerdekaan. Ni teks asal ada disimpan di Arsip Negara. Pemasyuran kemerdekaan. Satu dalam tulisan Jawi, satu dalam tulisan Rumi. Bagi mengisytiharkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Inilah teks yang dibaca Tunku Abdul Rahman pada pagi merdeka. Kemudian Tunku Abdul Rahman melaungkan kemerdekaan sebanyak 7 kali. Dengan tangan terbuka, menandakan kita sudah bebas daripada penjajahan. Dan laungan merdeka itu disahut oleh para hadirin. Jadi penonton pun menyaut yang perkara merdeka, sama macam Tunku Abdul Rahman, disahut oleh para hadirin yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Bergemarlah Stadium Merdeka tu naik bulu roma lah dengar cerita orang-orang yang pernah hidup pada zaman tu Selepas itu, lepas laungan merdeka, laungan azan. Yang ni memang alhamdulillah sebagai sebuah negara Islam laungan azan dikumandangkan. So sayup-sayup kedengaran, sebagai tanda kita bersyukur kita bebas dari penjajahan oleh Ustaz Hasan Azhari. Ustaz Hasan Azhari. Kemudian majlis diteruskan dengan menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu. Diiringi lagu kebangsaan, lagu negaraku. Dan sebanyak 101 das tembakan dilepaskan oleh Ko Amo diraja. Meriam Meriam tu melepaskan 101 das tembakan. Tum. Sebanyak 1 das. Menandakan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara merdeka dan juga berdaulat. Macam tu. Jadi tengok gambar. Yang ini busana Tunku Abdul Rahman. Sebelum beliau keluar daripada bilik persalinan, keluar ke pentas untuk melaungkan kemerdekaan. Busana serba hitam, ada pakai baju putih. Ni macam kain macam kain muskat pun ada juga ni. Baik. Kemudian ni gambar, ni lah gambar yang cikgu kata masyhur ni. Ni Duke of kalau tak silap cikgu yang pakai serba hitam ni Duke of Gloucester. Yang ni pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu iaitu Sir Donald McGillivray. Yang ni Raja-Raja Melayu ada belakang ni. Inilah dia poster ataupun gambar yang masyhur lah. Alright. Baik. Kita lihat pada pukul 11 pagi. 11 pagi pula. Pada pukul 11 pagi, istiadat mengangkat sumpah Yang Tuan Agong pertama. Diadakan di Balai Rong Seri, Istana Negara. Ni Istana Negara yang baru pelajar-pelajar. Sekarang ni sudah dijadikan sebagai muzium diraja. Kemudian upacara ini disusuli dengan pelantikan jawatan Perdana Menteri.
ahli jemaah menteri, hakim besar, serta Gubernur Pulau Pinang dan juga Melaka. Okey, pada pukul 11 pagi. Okey, kemudian pada pukul 1:30 tengah hari, 1:30 tengah hari, diadakan majlis jamuan, okey, di residensi, okey, bagi mengucapkan selamat jalan kepada bekas Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Donald McGillivray. Tugasnya dah tamat lah. Okey, jadi kena balik kampung lah sebab tanah Melayu sudah merdeka. Jadi pada pukul 5:25 petang, Sir Donald McGillivray dan isterinya berlepas dari airport Kuala Lumpur ke England dan diberikan penghormatan dengan permaidani merah serta barisan kawat istiadat oleh Batalion keempat Regimen Askar Melayu. Okey. Baik, jadi pelajar-pelajar, begitulah dia detik-detik pemasyuran kemerdekaan negara. Okey. Jadi negara kita ni, okey, kita dah dengar tadi, kita dah tengok tadi garis masa detik-detik kemerdekaan negara. Okey. Jadi kita kena tahu bahawa negara yang kita bina ni sebenarnya tanpa pertumpahan darah. Okey, tanpa pertumpahan darah. Okey, ada orang kata, contohnya kalau ada orang kata ni pandangan orang, okey. Oh, tanpa pertumpahan darah, negara kau ni tidak patriotik, tak tahu apa artinya patriotik sebab merdeka tanpa pertumpahan darah. Seringkali dakwaan ni disebutkan oleh rakyat Indonesia sebab Indonesia mencapai kemerdekaan dengan darah. Dia ada pertempuran, dia ada pemberontakan, dia ada perjuangan menentang penjajahan Belanda secara bersenjata, buluh runcing, parang Jawa, Sundang dan sebagainya. Kita pula tanpa pertumpahan darah menggunakan kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman, menggunakan pendekatan kerjasama antara kaum, tolak ansur antara kaum, dan akhirnya kita memperoleh kemerdekaan. Kena berbangga dengan cara itu. Raya rundingan. Okey. Baik. Okey, baik. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Silakan, saya buka kepada soalan. Silakan. Silakan. Tak ada ke? Nak tanya? Jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Kalau segan, tanya dalam ruangan chat atau Telegram. Boleh, tak ada masalah. Okey. Nak tanya? Ada nak tanya? Tanya. Istilah, konsep, gambar ke, tanyalah. Apa-apa saja. Ada tak? Kalau tak ada, kita akan teruskan seterusnya ni. Ada tak? Teruskan aku. Teruskan okey. Baik. Teruskan topik 10.4. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Okey, baik. Kesan ni Baik. Kesan yang pertama kita melihat dari segi politik. Okey, memanglah sudah tentulah dari segi politik lebih sangat-sangat jelas. Kemudian pada muka surat seterusnya kita akan lihat di peringkat antarabangsa macam mana pula lepas kita merdeka. Okey. So kesan dari segi yang pertama politik, kesan yang kedua ialah dari segi peringkat antarabangsa. Selepas merdeka bagaimana pula hubungan kita dengan luar negara. Kan? Sebab kita negara baru merdeka ni, bagaimanakah hubungan kita dengan luar negara? Apa kesannya selepas kita merdeka tu? Baik, kita lihat aspek politik. Okey, jadi highlightkan Baik. Setelah merdeka, negara kita memilih untuk mengamalkan konsep raja berperlembagaan. Okey. Jadi raja berperlembagaan bermaksud raja yang berkuasa menurut peruntukan undang-undang. Itu sebab dinamakan sebagai raja berperlembagaan. Dan raja tersebut tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya. Raja tersebut mesti bertindak mengikut garis panduan atau kuasa-kuasa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan. Kemudian
Yang Tuan Agong menjadi ketua utama negara dengan bidang kuasa tertentu. Cikgu dah tambah sikit. Okey, negara kita ni satu-satunya negara yang unik di dunia kerana kerana terdapat 9 orang raja. Yang negara lain tak ada 9 orang raja. Negara kita je 9 orang raja. Yang mana 9 orang raja ni bergilir-gilir bergilir-gilir menjadi yang Tuan Agong selama 5 tahun selama 5 tahun mengikut kekananan lah, yang paling kanan dulu. Okey, baik. Dari segi pentadbiran, tadi sistem raja. Dari segi pentadbiran ataupun kerajaan, okey, mengamalkan demokrasi berparlimen. Jadi kalau ada orang tanya, apakah bentuk pemerintahan negara kita? Awak jawablah, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So, demokrasi ni maksud mesti ada pilihan raya. Okey, demokrasi ni secara mudahnya rakyat berkuasa memilih kerajaan dan memerintah melalui pilihan raya. Itulah maksud demokrasi. Okey, kuasa memilih pada tangan rakyat. Okey, kuasa memerintah juga kuasa mentadbir dan memerintah juga pada tangan rakyat. So dekat sini bermaksud bahawa rakyat akan memilih wakilnya. Okey, wakilnya dalam pilihan raya. Wakilnya ini akan menjadi suara rakyat untuk menentukan hala tuju masa depan dan juga kesejahteraan negara. Itu sebabnya kita ada pilihan raya. So, wakil rakyat ini, wakil rakyat yang dipilih ini mewakili parti-parti politik yang tertentu. Jadi parti politik yang menang dalam pilihan raya akan membentuk kerajaan. Jadi itu sebabnya kedaulatan kerajaan ni, kedaulatan negara ni terletak di tangan rakyat. Sebab rakyat yang berkuasa memilih kerajaan, mengekalkannya atau menggantikannya dengan kerajaan baru. Baik, hasil kemerdekaan yang dicapai membolehkan parlimen berkuasa menggubal undang-undang. Okey, jadi oleh kerana kita demokrasi berparlimen, ada institusi namanya parlimen. Di bawah parlimen ni ada dua dewan. Okey, ada dua dewan. Okey, satu adalah dewan negara, yang satu lagi, yang kedua ialah dewan rakyat. Okey, itu peringkat persekutuan atau parlimen. Manakala peringkat negeri pula dinamakan sebagai Dewan Undangan Negeri. Okey. Baik, dalam hal ini cikgu tanya, faham tak parlimen ni? Dekat ni faham tak? Ada nak tanya tentang parlimen? Ada? Ada ke? Okey tak? Okey. Jadi parlimen itu dia punya tugas dia menggubal undang-undang. Contoh. Cikgu bagi contoh Okey, Dewan Rakyat Dewan Rakyat. Satu dewan yang sangat penting dalam parlimen. Dalam Dewan Rakyat ni wakil-wakil rakyat kita pilih. Antaranya Muhyiddin Yassin, antaranya Datuk Najib, antaranya Datuk Ismail Kuala Kerau tu. So dia akan bersidang di parlimen menggubal undang-undang. Sebagai contoh, saya ambil satu undang-undang. Rang undang-undang tentang umur menjadi pengundi dalam pilihan raya. Kan dah daripada 21 kan dah kurang berapa 18 kan? Betul tak? 18 tahun kan? 18 tahun anda dah boleh mengundi. Sebelum ni 21. So undang-undang tu boleh digubal. Boleh gubal undang-undang baru atau boleh pindah undang-undang lama. Okey. Baik. Pentadbiran negara seterusnya. Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertama. Okey, beliau mengekalkan ahli kabinet. Kabinet ni bermaksud jemaah menteri. Okey, dan membuat perubahan dengan melantik Datuk Abdul Razak Hussein, yang ini ayah kepada Datuk Najib, Datuk Seri Najib sekarang, sebagai timbalan Perdana Menteri. Dan buat pertama kali dalam sejarah Persekutuan Tanah Melayu, okey, Tunku Abdul Rahman menjadi Menteri Luar. Okey, jadi Tunku Abdul Rahman Perdana Menteri merangkap Menteri Luar. Okey, sebagai negara kita ni bebas untuk menjalankan dasar luar negaranya, perlu adalah individu yang memegang jawatan Menteri Luar ni. Jadi Tunku Abdul Rahman menjadikan diri sendiri sebagai Menteri Luar
Okay, kerana negara baru merdeka, so jadi Tunku Abdul Rahman boleh menjalankan hubungan dengan negara-negara lain. Okay. Itu dari segi pentadbiran negara. Baik, cabaran kerajaan persekutuan. Okay, selepas kita merdeka, banyak cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kerajaan persekutuan pasca merdeka. Okay. Jadi antara cabaran-cabaran itu terdapat masalah-masalah warisan yang ditinggalkan oleh kerajaan British. Okay. Antaranya ialah menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan, khususnya dalam bidang profesional, pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Sebelum ini bidang ini dipertanggungjawabkan oleh pegawai Eropah. So kena gantilah dengan rakyat tempatan. Jadi Tunku Abdul Rahman dan Datuk Abdul Razak memberi komitmen tinggi bagi melaksanakan penggantian ini secara berperingkat dengan melantik rakyat tempatan dalam pelbagai bidang. Okey, baik. Alright, tengok gambar sekejap. Sini ada majlis pertabalan Yang Tuan Agung pertama pada 2 September 1957. Okey. Jadi jadi Yang Tuan Agung pertama ni nama hampir sama dengan Tunku Abdul Rahman. Cuma berbeza pada Tunku dengan Tuanku. Ni, Yang Tuan Agung pertama Tuanku Abdul Rahman. Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman. Jangan salah kat situ. Nama sama, orang berbeza. Nama hampir sama, orang berbeza. Baik, inilah cikgu katakan istana negara yang lama. Sekarang dah berpindah dah, lagi cantik. Istana negara lama dijadikan muzium diraja. Yang inilah bangunan parlimen, yang mana di dalam bangunan parlimen ada 2 dewan, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Di sinilah undang-undang negara digubal. Undang-undang negara digubal. Okey, baik. Okey, jam cikgu sudah menunjukkan 12.30. Kita ambil sampai 12.30 minit tengah hari. Okey, setakat ni ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Ada nak tanya student? Ada yang tanya? Tak ada. Tak ada? Betul? Tak ada kod. Tak apalah. Sebab topik ni pun santai je, dia tak heavy sangat. Detik-detik pemasyuran lah. Baik, kita dah berada di bahagian-bahagian terakhir dalam bab 10 ni. Bahagian-bahagian terakhir. Baik, kita ada satu lagi topik. Satu lagi topik iaitu 10.5 tu topik terakhir. Jadi esok kita ada kelas, jadual baru esok kita ada kelas. Jadi kita akan sambung, masih lagi di bawah topik 10.4 kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Kita sambung peringkat antarabangsa, kemudian ekonomi dan juga sosial. Dan seterusnya kita akan sambung topik 10.5. So jadual baru pada hari esok bermula pukul 12 hingga pukul 1 petang. 12 tengah hari hingga pukul 1 petang, 1 jam. Jadi jangan lupa esok temu janji kita bersama. Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan sekarang kita sempat jugalah cover topik-topik yang terjejas maksudnya di awal tak sampai pun sebulan dah habislah. Tingkatan 4 bolehlah kita teruskan dengan tingkatan 5 pula selepas ini. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, marilah sama-sama kita tangguhkan majlis ilmu kita pada tengah hari ini dengan bacaan surah Al-Ans dan juga tasbih Al-Kafirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri wa ala alihi washabihi wasallam. Pesanan cikgu kepada anda semua, yang pertama, ulang kaji pelajaran, belajar semula topik-topik yang terjejas, lihat balik rakaman pengajaran cikgu di YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kesihatan dan jaga SOP. Angka sudah menunjukkan 5,000 lebih. Dan COVID-19 sudah pun berada di komuniti kita. Semalam kluster baru datangnya daripada Bandar Jengka, iaitu kluster Jalan Ketengah. So berhati-hati sebagai seorang pelajar, anda sebenarnya tiada alasan untuk keluar rumah, tak ada alasan pun. Duduk rumah, jangan keluar, jangan ronda-ronda, jangan keluar.
okey, untuk mengelakkan anda daripada terkena virus COVID-19. Okey. Jadi sebenarnya kalau cikgu nak cerita sikit, orang rumah cikgu pun yang mengajar di SMK Jeka 16, kawannya guru kat sana juga pun dah ada kena positif COVID-19. Okey. Jadi nasib baiklah orang rumah cikgu ni bukannya kontak rapat. Okey. Jadi sama-samalah kita berdoa, okey, supaya kita terhindar daripada okey, penyakit ini, dan sentiasalah amalkan setiap hari membaca surah Al-Kahfi. Wajib, okey, setiap hari. Okey, kalau tak mampu, panjang kan surah Al-Kahfi ni, 50 minit. Okey, 3 kali baca Yasin. Kalau tak mampu ayat 1 hingga 10 atau ayat 110, ayat 101 hingga 110 amalkan setiap hari. Okey. Okey, Nabi akan terhindar dari segala mara bahaya, fitnah dan juga perlindungan, dijadikan sebagai perlindungan untuk diri kita. Okey, amalkan setiap hari, jangan lupa. Okey. Jadi akhir-akhir cikgu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada hari esok. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Alright. Cikgu live dulu ya. Assalamualaikum. Cikgu, bye. Ya cikgu. Bye. Cikgu ni jap. Stop recording. Okey, nanti cikgu muat naik okey rakaman pengajaran ya dalam Telegram. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.